Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Para pelajar-pelajar di Masjid Al-Muttaqin sekalian, selamat bertemu melalui elektronik ini, iaitu dalam pelajaran Tauhid dengan kitab yang kita gunakan, iaitu Kuliah Akidah Lengkap. Ini dia kitabnya, Kuliah Akidah Lengkap, yang mana kita telah membaca buku ini sehingga ke muka 105. Jadi pada hari ini kita sambung di muka surat 106, iaitu mengenai apa yang telah kita katakan lebih dahulu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum turunnya Al-Quranul Karim, yang mana kita telah menyentuh tentang kitab-kitab yang dahulu itu, iaitu terutama sekali kita telah mengatakan kitab-kitab iaitu seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, kemudian kitab Injil yang mana terdapat berbagai-bagai bahagian-bahagian Injil yang kita telah sentuh, iaitu termasuklah Injil Yunus, kemudian Injil Matius, kemudian Injil Markus, kemudian Injil Lukas, dan seterusnya Injil Yahya. Dan kesemua itu adalah kitab-kitab Injil yang diturunkan dengan berbagai atau ditulis dengan berbagai-bagai nama, dan termasuklah yang disebut dengan Injil Barnaba. Jadi pada hari ini kita ke muka 106, iaitu yang bertajuk siapakah Barnabas itu. Kita balik kepada Injil yang terakhir, iaitu Injil Barnaba. Jadi siapakah Barnabas itu? Barnabas sebenarnya adalah nama gelar. Namanya sendiri ialah Yusuf, berasal dari Kiprus pada tahun 478 Masihi atau tahun keempat Maharaja Zeno. Jenazah Barnabas diketemukan dalam suatu kuburan di pulau tersebut, di mana satu salinan Injilnya yang ditulis dengan tangannya sendiri dikemukakan pula di atas, diketemukan pula di atas dadanya. Itulah kisah Injil Barnabas, iaitu daripada seorang yang bernama Barnabas, walaupun asalnya bukanlah namanya itu, tapi namanya ialah Yusuf, yang mana beliaulah yang telah menulis Injilnya tadi dengan tangan beliau sendiri. Ini samalah pada zaman-zaman dahulu, tidak ada cetak-cetakan, tidak ada elektronik, tidak ada alat-alat, bahkan tidak adalah semuanya kelengkapan seperti sekarang. Jadi mereka kebanyakannya menulis dengan tangan mereka sendiri, walau macam mana pun mereka telah berjaya mengumpul kitab-kitab dan mengumpul segala apa yang mereka rasakan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah satunya Injil yang dipanggil Barnabas, maknanya selain daripada Injil-Injil yang lain yang disebutkan sebelum ini.
Ia adalah paman Markus, si penginjil. Ia juga termasuk murid Yunus yang setia. Bahkan menurut Injil yang ditulisnya, ia termasuk pula murid Yunus yang ke-12, jadi termasuk apa yang disebut kaum Hawari. Jadi maknanya itulah asal Barnabas. Dia selain daripada Injil yang lain, maknanya beliau adalah murid kepada Yunus yang menulis Injil Yunus. Jadi Barnabas ini adalah salah seorang yang boleh dikatakan kalau dalam Quran ada disebut tentang Nabi Isa mempunyai hawari. Jadi salah seorang hawarinya itulah kemungkinan ialah Barnabas ini. Sementara hidupnya, ia banyak mengembara ke seluruh Palestin, dari Damaskus ke Kizaria, dari Filipi. Dari Filipi ke Sinai untuk menyampaikan Injil kepada masyarakat. Ia memimpin Jumaat pemberitahuan Injil di Antioki dengan mengambil seorang pembantu dari Taraus yang bernama Saul atau Paulus. Selain itu, akhirnya kegiatan-kegiatannya dibantu oleh Yahya Markus, kemenakannya sendiri. Itulah kisah beliau menyebarkan Injil. Itu beliau mengembara daripada satu tempat ke satu tempat di daerah, kebanyakannya di daerah Timur Tengah atau daerah di mana lahirnya kebanyakan daripada pemimpin agama pada waktu itu. Dan begitulah beliau mendapat juga pertolongan daripada penolong-penolongnya, dan beliau adalah orang yang telah menyebarkan ajaran Injil tadi mengikut sebagaimana kitabnya yang telah ditulis itu. Tetapi setelah beberapa lama bekerja, terjadilah perselisihan hebat antara Barnabas dengan Paulus yang menyebabkan keduanya berpisah untuk selama-lamanya. Yang diperrealisasikan ialah sekitar ketuhanan Yunus, sekitar ketuhanan Yesus, Yesus atau Jesus, di mana Paulus mengajarkannya, sedang Barnabas menolaknya. Ajaran Paulus ini akhirnya menjadi dorongan bagi Barnabas untuk menulis Injilnya dengan maksud menyelamatkan manusia dari pengaruh ajaran-ajaran yang sesat itu. Jadi walaupun asalnya Paulus dan Barnabas maknanya sama-sama menyebarkan Injil, tetapi di akhir-akhirnya Barnabas dan Paulus berpisah dengannya disebabkan Barnabas tidak setuju dengan pendapat Paulus yang mana menganggap Jesus ataupun Yesus, dipanggil Jesus J, kadang-kadang dibaca Y kalau di Belanda. Jadi Yesus ataupun Jesus dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Inilah yang tidak disetujui oleh Barnabas. Maka dengan itu beliau berusaha supaya dapat menyelamatkan manusia daripada beribadat ataupun menyembah kepada Tuhan yang salah, ataupun menjadikan penyembahan itu kepada syirik. Maka beliau mengarang ataupun mengisytiharkan Injilnya Barnabas berlainan dengan apa yang pendapat daripada Paulus tadi. Berkata Barnabas dalam mukaddimah Injilnya, kata beliau,
Wahai orang yang terhormat, bahwasanya Allah yang maha besar dan penuh ajaib ialah milik kita pada hari-hari yang akhir ini dengan mengutus nabinya Yesus Al-Masih. Disebut sini Yesus Al-Masih, tapi ialah yang kita kenal sebagai Jesus Al-Masih, dengan rahmat besar untuk mengajar dan menjelaskan cara-cara yang telah digunakan oleh setan sebagai alat untuk menyesatkan orang banyak dengan alasan takwa. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran kekufuran yang sangat. Mereka mendakwakan bahawa Al-Masih itu anak Allah. Mereka menolak sunat yang selamanya diperintahkan oleh Allah. Mereka menghalalkan tiap daging yang najis. Paulus juga telah ikut sesat di kalangan mereka, hal mana menyebabkan saya, iaitu Barnabas, tidak berbicara tentang dia, melainkan dengan kesedihan. Dan itulah sebab yang mendorong saya menulis kebenaran yang telah saya lihat dan mendengarnya di waktu pergaulan saya dengan Yesus, itu Al-Masih, agar kamu sekalian selamat dan tidak disesatkan oleh setan yang akan membinasakan kamu di hari pembalasan Allah. Ayat 2 ayat 8. Jadi begitulah kata Barnabas dalam mukaddimahnya, di mana beliau menerangkan bahawasanya tujuan utama beliau menulis Injilnya itu ialah kerana beliau sendiri ada bergaul dengan Nabi Isa AS sendiri dan telah mendapat ajaran yang betul daripada Nabi Isa. Dan beliau percaya Nabi Isa itu bukan Tuhan, tetapi dia makhluk biasa atau manusia. Berlainlah pendapat Paulus yang mengatakan atau mendakwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Jadi inilah yang mana ditakuti oleh Barnabas, kerana pendapat atau pandangan seperti ini akan menyesatkan manusia. Di samping itu juga dianggapnya mereka yang terpengaruh memang banyak, tapi makna pengaruh itu adalah disebabkan oleh setan-setan yang mau menyesatkan manusia daripada penyembahan yang betul kepada penyembahan yang salah. Itulah di antara motif kenapa beliau menulis Injilnya sendiri. Dan beliau sendiri mendakwa apa yang ditulisnya itu adalah datang daripada ajaran Nabi Isa AS sendiri. Ini jelas kepada kita bahawasanya Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang atau pengikut Nabi Isa tadi bukanlah daripada Nabi Isa sendiri, tetapi daripada pengikut-pengikutnya. Termasuklah Barnabas sendiri, salah seorang pengikut Nabi Isa yang menulis Injil, bukanlah tertulis daripada Nabi Isa sendiri. Kalau berbanding dengan Al-Quran, maknanya Al-Quran tadi datang daripada Nabi Muhammad sendiri, walaupun Nabi Muhammad tidak tahu menulis, tetapi Nabi Muhammad telah menyuruh penulis-penulisnya menulis apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, dan beliau sampaikan kepada manusia, walaupun beliau sendiri bukanlah orang yang pandai atau tahu menulis. Barry berkata, seorang daripada pengikut-pengikut Kristian, Saul lah sebenarnya pendiri agama Masihi. Paulus memasukkan ke dalam agamanya beberapa ajaran Yahudi untuk menarik umum bangsa Yahudi. Begitu juga ia memasukkan
gambaran-gambaran filsafat Yunani untuk menarik orang Yunani, iaitu tersebut dalam bukunya Religions of the World, muka surat 70. Jadi Barris, seorang daripada penulis atau daripada pencinta kepada sejarah, termasuk sejarah agama, mengatakan bahawasanya yang sebenarnya ialah bahawasanya ajaran Masih ini ataupun ajaran Kristian ini telah dipersalahkan oleh Paulus, yang mana tujuan Paulus itu ialah untuk mengambil hati orang Yahudi. Kerana apa yang kita tahu, orang Yahudi memang anti kepada agama Kristian, kerana mereka menganggap dia agama yang telah merobohkan agama daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi untuk mengambil hati ataupun untuk menjaga hati orang-orang Yahudi tadi, jadi Paulus ataupun mendakwa yang mana seolah-olahnya Nabi Isa tadi adalah anak Allah. Dan juga Paulus tadi dalam Injilnya banyak ataupun terpengaruh dengan falsafah Yunan. Falsafah Yunan kita tahu ialah falsafah yang dikuasai oleh orang-orang Yunan itu, yang mana falsafahnya kepada ketuhanan tidaklah bukanlah dengan cara kenabian atau dengan cara wahyu, tapi menggunakan fikiran-fikiran. Jadi dengan menggunakan akal dan seterusnya, gunakan cara pemikiran bukan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah pengaruh daripada falsafah Yunan atau pengasuh daripada orang Yahudi sendiri kepada Kristian, yang mana menjadikan mereka terpesong daripada akidah mereka yang sebenar. Pokok-pokok ajaran Paulus yang telah dimasukkan ke dalam agama Masihi ialah: pertama, agama Masihi bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi adalah untuk seluruh bangsa-bangsa. Kerana barangkali banyak di sana yang bukan bangsa Yahudi. Jadi mereka mengatakan Al-Masih tadi, pelajaran Masih adalah untuk semua bangsa, bukan untuk orang Yahudi saja. Kedua, ketuhanan Tritunggal atau Trinity lah kita kenal. 3 Tuhan dalam satu, termasuk ketuhanan Al-Masih dan ketuhanan Roh kedua. Jadi mereka mempercayai ada 3 Trinity atau 3 segi dalam ketuhanan tadi, iaitu Allah, kemudian termasuk juga Nabi Isa, dan termasuk Ruhul Kudus ataupun yang dikenal Roh Suci, yang boleh dimaknakan kepada Jibril atau kepada Rohul Kudus. Itu Jibril lah kalau kita dalam istilah Islam kita. Itulah yang ajaran yang diserapkan oleh Paulus, atau Pauls, selalu dipanggil kadang-kadang dalam bahasa Arab Pauls, bawah lam sin. Tapi orang Kristian dengan Pauls. Jadi ajarannya begitu. Itu makna ketuhanan 3 dalam 1. Mana 1 itu 3, 3 itu 1. Jadi pada kita tentunya kelirulah perkara itu, tapi mereka mentafsirkan 3 tadi bercampur, makna tidak boleh berpisah daripada 1 tadi. Jadi termasuklah anak Tuhan iaitu Isa, kemudian Rohul Kudus. Ketiga, wujud Isa sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Itu ajarannya. Kenapa? Kenapa Isa diturunkan? Sebenarnya dia adalah anak Tuhan, bukan anak manusia, bukan makhluk. Dia anak Tuhan, lalu diturunkan ke dunia ini untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa manusia. Manusia terutama sekali dosa daripada Nabi Adam AS. Na'udzubillah. Jadi bagi kita anggap sebagai Nabi Adam tu dan Nabi-Nabi lain adalah maksum,
tidak ada dosa. Tapi bagi mereka seolah-olahnya manusia ini semua berdosa sehinggalah diturunkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi dia menebus dosa-dosa orang-orang yang ada dalam dunia ini. Jadi inilah jarum yang disuntik oleh Paul untuk mengajar agama Kristian supaya menarik lebih ramai lagi orang-orang masuk dalam pahamannya. Keempat, Isa bangkit dari alam mayat dan naik ke langit untuk duduk di sebelah kanan ayahnya memerintah manusia. Jadi yang keempat pula maknanya Nabi Isa tadi sudah turun ke dunia, kemudian dia pun mati. Sebab pada orang Islam dia tak mati, tapi pada orang Kristian yang percaya ni dia mati. Jadi dengan matinya tadi Allah Ta'ala angkat dia ke dunia ketuhanannya atau kepada bapaknya iaitu Allah Ta'ala, Tuhan, naudzubillah, ditaruhkan sebelah kanan. Sebelah kanannya adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini sebagai anak Tuhan. Itulah kepercayaan yang mula-mula sekali menyelewengkan agama Islam kepada Kristian yang sampai sekarang ini. Iaitu yang sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus tadi. Yang pertama, Nabi Isa tadi bukanlah diutus untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk untuk semua manusia. Ini sebenarnya tidak benar. Sebenarnya dia adalah orang yang diutus kepada orang Yahudi apabila mereka menyeleweng daripada agama asal mereka. Kedua, dia mengatakan ketuhanan tunggal itu ialah 3 penjuru. Ini juga adalah satu penyelewengan yang mana ini tidak benar kerana ini menunjukkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan adalah tujuannya ialah membersihkan dosa-dosa manusia yang ada sebelum Nabi Isa. Tapi kalau kita sekarang bertanya, adakah dosa itu untuk orang mereka yang sebelum Nabi Isa saja atau dosa yang sekarang ini? Itulah yang barangkali diteruskan oleh agama Kristian, seolah-olah Nabi Isa ini orang yang telah menanggung dosa kepada manusia seluruhnya. Ini adalah tidak benar. Dan keempat, mereka mengatakan Nabi Isa akan dibangkit. Maknanya matinya Nabi Isa di dunia, dia mati betul di dunia ini, tetapi maknanya itu bukanlah dia yang mati, tetapi maknanya dia mati untuk dibangkitkan semula, yang mana dia telah dihidupkan semula setelah mati tadi. Maknanya dalam agama Islam, kita dalam Quran kita mengatakan dia tidak mati, tapi yang mati orang lain. Tapi bagi Kristian dia sudah mati. Tapi bila sudah mati tadi, Tuhan bangkitkan dia semula, hidup balik dan berada di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ajaran-ajaran Injil-Injil yang mana yang berakhir sekali kepada pengajaran yang sampai sekarang ini, iaitu yang termasyhur pada mereka, iaitu mengajarkan Trinity, iaitu Tuhan, Anak Tuhan dan Rohul Kudus. 3 ni dalam satu ni dalam 3, itu pendapat mereka. Jadi banyak mereka yang terpengaruh kepada Kristian, mereka percaya akidah mereka ini. Jadi itulah dia pengajaran-pengajaran sebagian daripada Injil-Injil yang telah lalu. Walaupun kita sebagai orang Islam, kita wajib percaya adanya kitab-kitab Injil tadi. Dan Injil tadi daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Dan Injil tadi, Injil, Zabur dan juga Taurah, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma manusia yang selepasnya, kerana mereka yang menerima kitab-kitab itu bukan ditulis sendiri oleh nabi-nabinya, tapi ditulis oleh pengikut-pengikutnya daripada ke belakang, sehingga berubah bermacam-macam sehinggalah sampai sekarang ini. Jadi kalau sudah jadi akidah memang susah kita nak hapuskan. Tapi maknanya kita sebagai orang Islam, kita hanya percaya kepada Tuhan yang satu. Kita hanya percaya kepada bahawasanya wahyu
yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita adalah wahyu yang sebenarnya daripada Allah Ta'ala, dan Nabi sendiri yang telah menurunkan Al-Quran ataupun menyebarkan Al-Quran tadi daripada wahyu Allah Ta'ala, walaupun beliau bukanlah sebagai orang yang pandai menulis atau pandai membaca, tetapi telah dibawa oleh sahabat-sahabatnya dan daripada tabi'in sehingga sampai kita dapat Quran yang ada sekarang. Wallahu a'lam, insya-Allah kita akan bertemu di lain kali. Insya-Allah salam daripada saya dan daripada segala pihak yang bertugas daripada Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi perjalanan tauhid pada setiap hari Minggu ini untuk pelajar-pelajar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.